Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bertamu di rumah Allah yang mulia ini, dan telah pun kita selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kita mengisi ruang masa maghrib isyak kita pada malam ini sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita seketika cuma lebih kurang 30 minit ini Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan kepada kita dengan sebaik-baik ganjaran. Amin Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, untuk berkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin hadirin dirahmati Allah, kita menyambung kembali kuliah sirah nabawiyah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah pun membicarakan tentera-tentera Badar. Maka selesai kita membicarakan tentera-tentera Badar, maka selesailah sejarah yang kita petik dari kitab ini, sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Baik, jadi kita tunggu kepada peperangan selepas dari perang Badar. Kurang lebih beberapa hari, disebutkan 7 hari dari kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Badar. Cuma perang ni perang kecil lah, tak besar. Iaitu peperangan Banu Salim di Al-Qudub. Berita yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil perisikan selepas peperangan Badar mengatakan bahawa Banu Salim dari kabilah Ghatafan telah mengumpul tenaganya untuk menyerang Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat serangan mengejut dengan tenaga seramai 200 penunggang terhadap Banu Salim, penunggang kuda. Jadi sebelum daripada kabilah Ghatafan ni, Bani Salim menyerang Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama tentera ni menyerang dahulu. Kerana dapat risikan, dapat maklumat bahawa Bani Salim ni nak serang Madinah.
Jadi sebelum mereka menyerang, maka Nabi SAW mendahului menyerang. Baik. Rasulullah SAW disebutkan di sini seramai 200 penunggang terhadap Bani Salim yang berkumpul dalam perkampungannya sendiri. Bani Salim itu duduk dalam perkampungan, nama tempat itu Al-Qudr. Rasulullah SAW telah masuk rapat ke halaman tempat tinggal mereka yang dikenali sebagai Al-Qudr. Lintang pukang Bani Salim cabut dari meninggalkan 500 ekor unta. Mana mereka ni menyerah kalah lari. Walaupun awal merancang ataupun merencana untuk menyerang Madinah, tapi kerana Nabi SAW mendahului, jadi mereka ni tak ada anak bersedia nak menyerang. Maka cabut dari lintang pukang, disebut dalam kitab, meninggalkan 500 ekor unta, 500 ekor unta banyak, yang kemudian ditawan oleh tentera Madinah, tentera kaum muslimin. Baginda SAW membahagikannya di antara tentera yang menyertai peperangan itu, di mana setiap orang memperolehi 2 ekor. Setiap orang dapat 2 ekor, lebih kurang 2 ekor. Setelah mengeluarkan 1/5 daripadanya, 500 ekor, 1/5 100. Tinggal lagi 400. Tentera tadi 200. Jadi betul lah, 400 sekor pula. Seorang 2 ekor untuk. Itu Allah Sayyidina Muhammad disebutkan ghanimah atau rampasan perang. Baik. 2 ekor seorang. Setelah mengeluarkan 1/5 daripadanya, turut tertawan seorang budak suruhan. Akhirnya Rasulullah SAW membebaskannya. Di sana Rasulullah SAW tinggal untuk selama 3 hari. Selepas dalam perang selesai ni, datang perang lah, kata pasal dia pun cabut lagi. Jadi Nabi duduk situ selama 3 hari. Kemudian barulah baginda bergerak balik pulang ke Madinah. Baik. Peperangan ini berlaku di bulan Syawal tahun kedua Hijrah, iaitu selepas 7 hari kepulangan baginda dari Badar. 7 hari, maknanya seminggu selepas perang Badar, Nabi SAW menyerahlah perang pula dengan Bani Salim. Rasulullah SAW melantik Sibah bin Artafa sebagai khalifahnya semasa pemergian baginda. Dalam perjalanan ni keluar ke Bani Salim ni, keluar ke sini ni, maka baginda melantik seorang menjadi khalifah lah, maksudnya memimpin Madinah. Maka disebutkan riwayat dari Sibah bin Artafa. Tapi ada pendapat, ada pandangan yang lain, riwayat yang lain mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum. Mana sama ada Sibah bin Artafa atau Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebutkan sebagai cacat penglihatan, yang Allah rakamkan Allahumma salli ala Muhammad peristiwa apa nama kisah ni, ya, sahabat ni Abdullah bin Ummi Maktum, iaitu dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, ketika mana datangnya seorang buta, inilah Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Nabi SAW didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy nak bincang dengan Nabi. Nak bincang dengan Nabi. Wahai depa begitu bukan nak bincang, nak terima Nabi dah lah. Ya. Malah mereka ada agenda lah, ya. Pembesar-pembesar Quraisy, ya, kerana depa tak mau terima kepada Islam. Maka kisah tu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru tanfa'ahu dzikra. Baik. Kisah ni nak sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkatlah Abdullah bin Ummi Maktum.
Kerana Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah tidak menerima Abdullah ni datang. Dia berjumpa dengan Nabi, nak tanya kepada Nabi, nak minta nasihat, kan? Maka di sana sebagai disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah tersebut, sebagai pengajaran kepada kita bahawa disebut keutamaan aulawiyah. Keutamaannya adalah kepada orang yang nak mendapatkan kebaikan, nak mencari kebaikan. Bila orang ni datang nak minta nasihat, nak cari kebaikan, maka kena utama. Nak kena utama, bahasa mudah ni mari, nak kena utama orang Islam banding dengan orang tak Islam. Satu. Pasal hak datang yang buta ni orang Islam. Yang hak Nabi berbincang tu ketika itu musyrikin Quraisy, pembesar-pembesar. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi nak minta nasihat Nabi, nak tanya Nabi lah. Manakala musyrikin Quraisy tadi nak bincang tak tahu lagi lah apa yang nak dibincangkan, kan? Maka Abdullah bin Ummi Maktum ni, kalau sebut riwayat ni, mengatakan bahawa ketika peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Salim di Al-Qudr ni, ada riwayat kata Nabi mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum menjadi khalifah. Kerana Abdullah bin Ummi Maktum ni tidak dapat menyertai perang. Dia tak dapat menyertai perang kerana buta, kan, cacat penglihatan, tak nampak nak perang bagaimana. Kalau nak perang, pasal nak perang ni mau kena nampak lah. Pasal kalau nak libas pedang, nak nampak orang, tak nampak orang nak libas mana, mehayun tak boleh. Jadi walaupun di sana Abdullah bin Ummi Maktum ini berkehendak nak ikut perang, walaupun dia cacat penglihatan, tapi keinginan dia nak perang sungguh. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkanlah. Pasal ada kekurangan tu, kan. Tidak mampu nak perang, tak mampu nak perang. Baik. Jadi ini peristiwa yang berlaku selepas dari 7 hari perang Badar. Makna disebutkan peperangan lah. Kerana awalnya Banu Salim ni, kabilah Ghatafan ni merencanakan nak menyerang Madinah. Tetapi Nabi SAW lebih dahulu menyerang mereka. Dengan bila mana dia serang ni, bila mana mari serang tanpa ada persediaan, kan, api. Melainkan kalau tahu nak serang, maka dia akan buatlah dia punya, kita katakan apa tu, benteng dan sebagainya. Tapi tak tahu, tak ada nak benteng dan sebagainya, maka api. Maka disebutkan lintang pukar. Baik. Kemudian itu selepas 7 hari dari perang Badar. Tentunya mari kisah pula konspirasi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada konspirasi daripada musyrikin Quraisy berpakat nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merencana nak bunuh Nabi kerana kebencian itu. Marah. Satu marah, pertama awal tu benci, yang kedua marah. Kerana kalah dalam perang Badar, kan. Marah sungguh. Implikasi kepada kekalahan kaum musyrikin di Badar menyebabkan mereka menjadi berang, marah. Mereka bagaikan berjalan di atas bara api. Jalan macam jalan di atas jalan bara api ni, panas. Marah sungguh. Mendendami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dendam dengan Nabi. Hal ini telah membawa wira dua Quraisy berpakat untuk menyelesaikan permusuhan ini. Pada anggapan mereka bahawa punca kecelakaan dan kehinaan yang menimpa mereka semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas peperangan Badar, Umayyah bin Wahab al-Jumahi dan Sufwan bin Umayyah telah berpakat dalam pertemuan mereka di Hijr Ismail. Seperti diketahui, Umayyah adalah di antara petualang Quraisy
beliau di antara orang yang menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Makkah. Kebetulan pula anaknya Wahab bin Umair menjadi tawanan perang Badar. Dan teringat pula beliau kepada mangsa-mangsa Badar yang dibenam dalam parik-parik di Badar. Ya, yang mati terbunuh, ya, Abu Jahal semualah. Ya, yang mati terbunuh dalam kalangan musyrikin Quraisy ini dibenamkan dalam parik. Ya, mendapatkan apa kita sebutkan kata-kata kecelakaan. Ya, matilah perang Badar dah, mati dah. Kemudian mendapat kita katakan sumpah lah, sumpah saranah ataupun kecelakaan. Baik. Membuatkan Safwan meratapinya. Demi Tuhan, hidup sudah tidak bererti lagi selepas kematian mereka semua. Kerana kalah perang Badar satu. Kemudian rakan-rakan mereka mati ni ramai. Kan? Jawab Umair, demi Tuhan, benar cakap kau itu. Dan kalaulah aku ini tidak dibelenggu dengan hutang piutang yang banyak yang masih belum ulangsaikannya, dan anak-anak yang memerlukan pemeliharaan, dah lama aku bergegas ke hadapan Muhammad dan membunuhnya. Ini Umair jawab apa yang disebutkan oleh Safwan, kerana dendam tadi, kerana marah tadi kalah, ya, tentera musyrikin Quraisy kalah dalam perang Badar. Jadi disebut hidup ni tak ada makna, tak ada makna macam gitu. Maka Umair jawab, ya betul lah. Kan? Cuma kalau ikut kehendak hati dia tu, dia nak pergi berjumpa dengan Nabi, nak bunuh Nabi. Akan tetapi kerana dia tak mampu dah, pasal dia belenggu dengan hutang piutang, kemudian ada anak-anak yang nak diuruskan. Akan kubunuhnya. Aku dengan mereka di sana sememangnya dah ada sebab. Mana Umair kata aku dengan hak ada di Madinah tu dah ada ni, sebenarnya ada sebab. Itulah terutamanya anakku dalam tawanan mereka, Wahab tadi. Dalam perang Badar, musyrikin Quraisy kalah dalam perang Badar, kemudian ditawanlah. Termasuk anak Umair tadi, iaitu Wahab. Di sini Safwan mengambil kesempatan dengan katanya. Dia ambil kesempatan pasal Umair ini dah ada hubung kait dah dengan Nabi SAW di Madinah, kerana dia nak, ialah anak jadi tawanan kan, dia nak pergilah. Maka Safwan ambil kesempatan dengan katanya, hutang kau itu aku bertanggungjawab. Supaya Umair tadi ni terlepas dari belenggu tadilah. Akan kulangsaikannya, Safwan kata. Dan anak-anak kau itu adalah anak-anak. Akan kupelihara mereka selagi mereka masih hidup. Ia nak beri supaya Umair tadi itu terlepas daripada belenggu tadi. Ya, hak belenggu tadi hutang, kemudian anak. Jadi Safwan kata, tak apa, hutangmu aku langsaikan. Anak-anakmu seperti anak-anak. Maksudnya dia akan jaga. Baik. Supaya apa? Supaya Umair ini boleh bergerak ke Madinah. Bergerak ke Madinah untuk nak mendapatkan Nabi, nak bunuh Nabi lah. Baik. Kemudian selagi mana mereka masih hidup, tak ada sesuatu pun yang akan menghalang aku atau membebankan. Safwan kata Umair, kalau demikian rahsiakan saja urusanku dan urusan kau. Jawab Safwan, akan ku tunaikan. Jadi depa ni pakak dua orang ni, Umair dan juga Safwan. Pakak ni pakatan mereka berdua lah. Iaitu tadi Safwan tadi nak menerima tanggungjawab tadi, manakala Umair akan bergerak ke Madinah dalam tujuan nak membunuh Nabi SAW. Seorang pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Tujuannya Umair pergi ke Madinah nak mendapatkan Nabi, nak bunuh Nabi. Seorang pun tak tahu. Melainkan mereka dua orang. Baik. Umair pun terus mengambil pedangnya dan diasah setajam yang cukup. Biasa anak marah dengar kan, diasah. Kalau pahlawan-pahlawan dulu asah apa nama kerih, rasak lagi apa semua. Ni asah pedang, bagi tajam betul-betul, pasal hasrat tadi kan nak bunuh. Akhir sekali beliau mengasamkannya dengan racun. Mengasamkan juga ni, merasakan asamkan dengan racun. Supaya kesan kalau kata kena tikaman tu, kalau
iqamah itu tidak membawa kepada tempat-tempat yang boleh membawa kepada maut tu kan. Maka racun tu pula yang akan nak mematikan. Tanpa berlengah, beliau terus ke Madinah. Setibanya beliau ke pintu masjid dan cuba menambah tunggangannya, terpandang Umar bin Al-Khattab bersama beberapa orang Islam yang lain sedang berbual mengenai sokongan Allah dalam perang Badar. Bila Umar memerhatikannya, beliau terus mengatakan, Umar Al-Khattab, dia nama nak lebih kurang Umar dengan Umar. Umar memerhatikannya, Umar Al-Khattab memperhatikan beliau, terus mengatakan, ini anjing seteru Allah. Beliau datang bertujuan jahat. Umar pun masuk ke dalam menemui Rasulullah SAW dengan katanya, wahai Nabi Allah, itu dia Umar seteru Allah telah datang membunuh pedangnya. Kata Rasulullah SAW, biar dia masuk kemari. Maka Nabi mempelawar. Tak apa, biar dia masuk. Bagi dia masuk. Tak apalah, bagi dia masuk Nabi. Pada sisi Umar nampak Umar ini ada tujuan jahat. Kan? Tujuan jahat nak bunuh, memanglah tujuan dia jahat lah. Asal dia nak bunuh Nabi SAW secara kita katakan senyap-senyap lah. Dia jumpa dengan Nabi, kemudian bila berhadapan dengan Nabi, cukup nak main kita katakan secara senyap. Mari keluar pedang, tu tikam dan sebagainya. Baik. Kemudian Nabi kata, biar dia mari masuk, biar dia masuk kemari. Mana Nabi mengizinkan Umar itu masuk, datang berjumpa dengan Nabi. Umar pun berjalan sambil esok pengalah pedangnya, menghirup alah pedang. Umar bin Al-Khattab berkata kepada beberapa orang lelaki Ansar, ayo masuk ke hadapan Rasulullah SAW. Duduklah bersama Rasulullah dan perhatikan si jahat itu apa telah. Maka Umar kata kepada beberapa orang yang lelaki Ansar yang duduk dengan Nabi itu, suruh supaya perhati kepada Umar apa dia nak buat. Orang itu tidak boleh dipercayai. Umar pun membawa Umar masuk. Bila Rasulullah SAW ternampak saja sedang Umar menjeruk lehernya dengan pengalah pedangnya, Rasulullah SAW pun bersabda, lepaskan dia Umar. Mana Sayyidina Umar ni kira kata jeruk leher, pegang leher. Pasal dia, pada dia Umar datang ni dengan niat jahat lah, nak mengapa-apakan Nabi SAW dengan pedang tu kan. Jadi Nabi kata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, lepaskan dia wahai Umar. Kau Umar, ayo kemari. Maka Nabi nampak Sayyidina Umar dengan Umar tadi ni. Maka Nabi kata kepada Sayyidina Umar, lepas dia, tak payah pau-pau leher, pegang leher gitu kan. Tak payah, bagi dia mari. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, marilah. Mari. Ayo kemari. Beliau pun menghampiri Rasulullah SAW sambil mengucap, selamat pagi tuan. Kata Rasulullah SAW, sebenarnya kami telah dikurniakan Allah dengan satu ucapan yang lebih baik dari ucapanmu itu, iaitu assalam. Ucapan ahli syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Allahumma salli Muhammad yang disebutkan ucapan keselamatan lah, hanya kepada kaum muslimin lah, sesama Islam. Kalau ucapan umpamanya beberapa surat Nabi SAW kepada Kisra dan juga Kaisar Rom dan juga Parsi dimulai dengan assalamu ala manittaba'al huda. Salam, keselamatan ke atas orang yang menerima jalan hidayah. Kan? Maksudnya salam tu, ucapan doa salam tu kepada siapa? Kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menerima hidayah. Kalau ia tak terima hidayah, ia tak terimalah doa tu. Kerana doa ucapan salam ini kepada orang yang orang Islam, orang yang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Mana mari persoalan boleh tak apa nama tu ucapan itu boleh lah ya. Walaupun surat tu tuju kepada orang bukan Islam ya, pasal assalamu ala man ittaba'al huda. Kalau dia baca tu dia orang Islam, orang yang Allah Subhanahu Muhammad beroleh hidayah, maka doa tu sampailah kepada dia. Kalau tak. Baik. Maka tu kepada kisah tadi, apakah hal yang mendorongkan kau kemari? Nabi tanya Umar. Jawab Umar, itulah untuk mengurus tawanan yang dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan menjaganya dengan baik. Dia kata dia mari ke sini nak bincang tentang tawanan perang. Ya, kerana dalam tawanan perang tu ada anak dia. Ya. Mana dia minta agar tawanan perang itu, semua tawanan perang termasuk anaknya tu dijaga dengan baik. Tanya Rasulullah, apa ceritanya dengan pedang yang sedang kau galah itu? Ya, kalau kerana ialah orang yang nak datang, orang Sayyidina Muhammad nak bincang ni, dia tak marilah senjata, pedang apa semua, nak galah pedang. Bila nampak ada pedang ni, ada something lah nak guna pedang tu kan? Maka Nabi tanya, apa cerita tentang pedang ni? Apa ceritanya dengan pedang yang sedang kau galah? Jawab Umair, persetan dengan pedang ini. Mana persetan ni maksudnya tak payah hirau lah, tak payah kisahlah pasal pedang ni tak ada apalah gitu. Apakah pedang seperti ini boleh memanfaatkan sesuatu? Mana Umair kata, abaikanlah pedang ni. Ya, persetan tu abaikanlah pedang ni. Sebenarnya pedang ni tak ada nak manfaat apa pun gitu. Pasal apa? Pasal boleh jadi kerana dia duduk dalam kalangan, dia pergi tu dia seorang ya. Bila dia pergi dia seorang dengan ialah kaum muslimin yang lain, Sayyidina Umar Al-Khattab ya, dan para sahabat yang lain, dia tak mampu nak menggunakan pedang. Allah Subhanahu Muhammad nak guna pedang tu. Kata Rasulullah, cuba kau cakap benar, apakah maksud kedatanganmu kemari? Nabi tanya lagi. Hang cakap benarlah. Pasal Nabi SAW tahu ni perencanaan mereka berdua, Nabi tahu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan Nabi. Ini sebagai mukjizat lah. Allah khabarkan. Allah sampaikan perencanaan mereka kepada Nabi SAW. Pelik-peliklah kan. Tetapi kerana ia adalah berlaku kepada Nabi SAW, maka ia sebagai mukjizat. Perkara khariqul adah, perkara pelik macam mana Nabi boleh tahu, sedangkan depa bicara dua orang ni macam mana boleh sampai dengan Nabi? Nanti kita akan, kerana Nabi memberitahu apa dia punya perencanaan balik. Nabi beritahu kepada Umair. Jawab Umair, aku tidak kemari kecuali untuk maksud itu saja. Umair ni dia nak selindung lagi lah. Dia tak mau tahu lah, tak mau Nabi tahu dia dah mari ni nak bunuh Nabi. Dia kata, aku tidak kemari kecuali untuk maksud itu saja. Maksud untuk nak bincang pasal tawanan perang. Jawab Rasulullah, tetapi kau dan Safwan telah pun bertemu di Hijri Ismail. Nabi cerita kepada Umair apa yang perencanaan Umair dengan Safwan. Kamu saling meratapi Quraisy mangsa Badar yang dihumbangkan dalam parit di sana. Juga kau sendiri telah mengeluh perihal hutang piutangmu di samping anak-anak tanggungan yang banyak. Kalau tidak, nescaya kau keluar membunuh Muhammad. Untuk itu maka Safwan telah sanggup menanggung bebanmu itu di atas kesanggupan kau untuk membunuh Nabi. Tetapi Allah pasti menghalang perbuatan terkutuk kau itu dari terlaksana. Lantas ucap Umair, aku bersaksi sesungguhnya kau adalah pesuruh Allah. Jadi setelah mana Nabi dia tak bagi tahu, kan? Dia tidak bagi tahu Nabi apa itu hajat dia, ya, apa kehendak dia mari ke Madinah bertemu dengan Nabi. Dan dia ni bagi tahu bincang dua orang aja dengan Safwan. Bagaimana kisah dia, apa yang dibincangkannya bersama dengan Safwan ini diketahui oleh Nabi SAW. Peliklah kan? Dia pelik. Takkanlah Safwan tu bagi tahu. Kalau hari ni boleh gagah lagi.
Hari ni pasal media sosial mudah. Saya bincang-bincang kau ni, kawan ni, kita nak pergi lah, kita nak pergi tu boleh jadi jangka ada masa dia. Kita ni nak pergi ke Johor lah tu. Ada masa lah. 10 jam naik kereta 8 jam gitu. Kan. Kalau kita bincang pergi sana nak pergi buat ni bincang dengan kawan sikit. Kemudian kita sampai sana kawan tu tahu apa yang kita bincang rancang. Iyalah pasal kawan ni. Dia bila kawan ni lepas bincang saja dia hello tu tak apalah pasal ni ada media sosial ni. Smartphone dan sebagainya. Tapi zaman ni mana ada smartphone. Mana boleh nak beri maklumat tu dengan begitu pantas. Sedangkan yang disebutkan ini bahawa Umay tadi hanya berpakat dengan Safwan saja. Siapa pun tak tahu. Bagaimana Nabi SAW mengetahui semua belaka tadi. Tahu belaka yang Safwan sanggup menanggung hutang piutang Umay dan sanggup menjaga anak-anak yang ditinggalkan oleh Umay sepanjang perjalanan ke Madinatul Munawwarah. Baik. Jadi Umay ini selepas Nabi cerita apa yang depa duk bincang ni di Haji Ismail ni, Umay ni boleh jadi dia terkejut pun. Yalah macam mana Nabi boleh tahu? Maka tak semena dia pun menyatakan mana beriman. Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah pesuruh Allah. Sebelum ini memang kami mendusta'i kau mengenai perkhabaran yang datang dari langit dan wahyu-wahyu yang turun ke atas Tuhan hamba. Memang benar pertemuan itu hanya aku dan Safwan saja. Demi Allah pengetahuan mengenainya tidak lain selain dari Allah, selain dari Tuhan. Mana dia mengakui bahawa apa yang dia bincang bersama dengan Safwan tadi tak ada orang lain yang tahu melainkan Tuhan Allah. Jadi perkabaran ini datang daripada Allah. Maka secara kita katakan nak sebut ni hidayah. Kalau dia tak mau beriman, tetap dia tak mau beriman. Tapi kerana hidayah Allah melalui jalan kisah ni, ya, walaupun awal tu nak merencana nak bunuh, memang pun kita sebut tadi, diasah pedang bagi tajam, kemudian diasamkannya dengan racun. Makna kata buh dengan racun pula. Memang tekad nak bunuh. Tapi kerana disebut Nabi sebut, tetapi Allah pasti menghalang perbuatan terkutuk kau itu dari terlaksana. Allah pasti akan menghalang. Bagaimanapun dia hendak dia nak bunuh, tapi Allah akan menghalangi. Dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allahumma salli ala Muhammad, Umay ini masuk Islam. Mudah ya. Kerana dengan peristiwa ini Umay ini melihat kebenaran daripada Nabi SAW. Baik. Memang benar pertemuan itu hanya aku dan Safwan sahaja. Demi Allah pengetahuan mengenainya tidak lain selain dari Allah. Alhamdulillah yang telah mengurniakan hidayah kepada kita. Maka dia bersyukur. Alhamdulillah kerana dialah yang menggerakkan langkah aku ke sini. Dengan itu beliau mengucap syahadat. Kemudian Rasul meminta kepada yang hadir di situ dengan sabdanya, ajarlah saudaramu ini mengenai agamanya. Ajarkanlah Al-Quran kepadanya serta lepaskan tawanan. Maka hak awal tadi berkendak mari nak bunuh Nabi SAW, lah kali balik, lah kali masuk Islam. Sama juga ini Umay, sama juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita baca dulu ya. Sebelum Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam tu, memang sama ni. Memang berkehendak nak bunuh Nabi SAW. Dah naik kuda dah ni, bawa pedang ni. Nak pergi cari Nabi, nak bunuh pedang lah, nak bunuh Nabi. Tetapi dalam perjalanan Allahumma salli ala Muhammad ditegur bahawa ditegur Sayyidina Umar bahawa mu jangan duk sibuk lagi nak bunuh Nabi. Muruh adikmu yang tak masuk Islam. Maka dia dengar tu dia tak jadi, patah balik. Dan patah balik pergi rumah adik dia Fatimah, benar bahawa adik dia masuk Islam. Maka akhirnya juga Sayyidina Umar masuk Islam. Awal tu marah, awal tu dia katakan benar-benar berkehendak nak bunuh, tapi bila berhadapan dengan Nabi SAW,
apa itu yang kita sebut hikmah, bijaksana dan lemah lembut. Nabi SAW, ya, maka umpamanya ni, ya, Umair pun juga masuk Islam. Baik. Adapun Safwan di Makkah mengisytiharkan kepada khalayak ramai dengan berkata, tunggulah, akan datang kepada kamu berita baik yang menggemparkan kamu dalam sedikit masa lagi. Berita yang boleh melegakan hati kamu yang meradang itu. Tunggulah. Setiap hari Safwan bertanya berita mengenai Al-Madinah dari setiap pendatang dari Madinah. Pasal Safwan ni tahu dah. Kan dah kita sebut tadi, depa pakar, depa apa tadi tu, berpakat di biji Ismail tu, Umair pergi ke Madinah bunuh Nabi secara senyap-senyap lah. Bukan di perang, pasal perang di ramai, diri seorang ayat. Mana nak bunuh secara senyap. Maka Safwan ni kata, kamu tunggulah berita ni, yang melegakan hati kamu semua, hati kita semua. Kerana Umair bunuh Nabi lah. Berita, ia nak tunggu berita bahawa Nabi dibunuh. Kan? Setiap hari Safwan bertanya berita mengenai Madinah dari setiap pendatang dari Madinah. Setiap orang yang mari dari Madinah tu tanya apa yang berlaku di Madinah. Kan? Adakah Nabi SAW dibunuh? Kan? Akhirnya sampai kepadanya dari seorang penunggang menceritakan mengenai Umair yang sudah pun memeluk Islam. Hak awal dia kata berita yang akan melegakan, malah berita ni akan berita yang menambahkan lagi kepedihan. Peliklah. Hak awal ni Allah Sayyidina Muhammad datang nak bunuh tapi masuk Islam. Pelik lah. Tapi tidak pelik. Bila Allah berkehendak, maka sesuatu yang berlaku itu tidak pelik. Maka Safwan pun bersumpah tidak akan bercakap dengannya lagi. Malah Umair tidak akan mengambil sebarang manfaat darinya. Di satu masa Umair pulang semula ke Makkah dan bermukim di sana. Beliau menyuruh orang ramai kepada Islam, hingga ramailah yang menganut Islam dengan jasa usaha Umair itu. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka ini satu kisah yang disebutkan dalam kitab Sirah Ar-Rahiqil Maktum, bahawa konspirasi, makna perencanaan nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rencana ni nak bunuh Nabi. Tapi bila datang bertemu dengan Nabi, kerana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, yang kata berita dari langit, berita daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perencanaan ni dicerita kepada Umair. Maka dia pun pelik. Akhirnya dia memeluk Islam. Maka dia menerima Allah Sayyidina Muhammad, hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ini. Peristiwa yang berlaku. Allah Sayyidina Muhammad kehendak untuk membunuh itu tinggi, tapi kerana hidayah itu, ya, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Akhirnya orang yang benar-benar marah kepada Nabi SAW, benci kepada Nabi SAW, akhirnya masuk Islam. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka peristiwa yang kita baca, satu peristiwa ini, ya, memberikan pengajaran kepada kita bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia sesuatu yang berlaku, ya, walaupun dilihat ia pelik. Kerana dalam kehidupan di dunia ini ada perkara yang disebutkan sebagai tariqul adat, yang mencari adat. Peliklah orang tu. Kejap nampak dia jahat sungguh. Tiba-tiba dia berubah jadi baik. Jadi janganlah pula kita, Allahumma salli ala Muhammad, suuzon, bersangka buruk. Maka pertama kita kena husnuzon, bersangka baik, ya. Walaupun kita tengok pelik ni, mungkin datang dari hati kita, kata tergerak hati, kata ni ada something tak perlu, ya. Kena mari husnuzon, mari ikut hati kita bahawa sangka baik, ya. Boleh jadi dia mendapat hidayah Allah, kan, melalui jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, kan. Ada orang dapat hidayah Allah dengan mimpi. Dia tidur malam, mimpi Allah SWT diadab. Mimpi kena bakar. Terjaga tu berpuluh-puluh, rasa macam bau dibakar. Maksudnya bukan bau dibakar, maksud bakar hangus lah. Rasa mana? Sampaikan Allah SWT Muhammad pisah, taubat, jadi baik. Asalnya Allah SWT Muhammad hak jahat ni, jenayah dan sebagainya. Bila Allah berkehendak beri hidayah, maka hidayah itu milik Allah.
Maka apa yang pelik itu tidak mustahil berlaku dalam kehidupan yang disebut sebagai khariqul adah, apalagi yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi saya kira saya dulu kerana kita dah menghampiri masuk waktu Isyak. Jadi mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran melalui kisah yang kita baca ini sebagai pengajaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.